Seperti lazimnya bulan Ramadan, kita selaku umat Islam akan berkunjung ke tanah perkuburan orang-orang Islam, menziarahi yang telah pergi dulu meninggalkan kita ni. Di bulan Ramadan ini juga kita akan nampak di luar kawasan tanah perkuburan orang-orang Islam. Kita akan nampak air asah-asahan yang disediakan oleh orang perseorangan untuk para pengunjung yang berkunjung ke pusara ini memerlukan air asah-asahan. Dengan keberadaan air asah-asahan ini, maka para pengunjung tidak lagi bersusah payah menyediakan air asah-asahan sebelum menziarahi tanah perkuburan. Dengan adanya air asah-asahan yang disediakan oleh orang perseorangan, pengunjung cuma menyediakan duit RM1 untuk satu botol. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa sekali lagi dalam rancangan Rampai Pagi dari daerah Belait, dan kali ini pendekatan saya di mana saya berada di tanah perkuburan Pusara Al-Naim, di mana air asah-asahan begitu sinonim di bulan Ramadan, di mana kalau dulu kita terpaksa membuat sendiri dari rumah dan sebelum datang ke tanah-tanah perkuburan untuk dijirus air ke pusara. Tetapi di zaman sekarang telah pun banyak perubahan di mana kita senang untuk mendapatkan air asah-asahan, di mana penyediaannya amat ketara sekali, di mana di setiap tanah-tanah perkuburan ataupun tanah pusara di seluruh negara Darussalam, orang ramai yang berusaha untuk mendapatkan air asah-asahan begitu mudah, di mana sebilangan daripada mereka ini dapat menyediakan untuk para pengunjungnya di sini. Baiklah, untuk lebih lanjut lagi, nanti kita akan bersama beberapa orang yang mengusahakan air asah-asahan ini untuk dibuat pendekatan sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Terus bersama saya mengenai dengan air asah-asahan. Air asah-asahan antara bahan utamanya ialah serbuk, kuncu ganti masuri, minyak wangi, bunga-bungaan, air bersih dan juga pandan. Air asah-asahan begitu sinonim dengan pusara. Air asah-asahan yang dirinjis di pusara seumpama ini merupakan amalan bagi yang berkunjung apabila selesai membaca Yasin dan doa. Barulah air asah-asahan ini dirinjis di atas pusara. Ini bertujuan untuk mewangikan lagi tanah-tanah perkuburan orang Islam asnya, dan ia adalah disunatkan dalam agama kita. Dan kali ini ikuti pendekatan saya bersama dua orang yang mengusahakan air asah-asahan di Pusara Al-Naim di kawasan Anduki ini, iaitu bersama dengan Dang Damit binti Sabang dan Awang Marsal bin Haji Musa. Antara bahan-bahan yang disediakanlah untuk air asah-asahan ini, silakan. Antara bahan-bahannya ialah rempah kuncu genti mesui, minyak duyung, bunga-bungaan, bunga siantan, bunga keratas dan pandan. Kami mendapatkan bahan-bahan ini melalui daripada kedai di India di daerah Belait. Okay. Dengan jualan 1 kilo RM30 sahaja. Sejak tahun 2004 di pusara tanah perkuburan Batu 3. Untuk mendapatkan bunga-bunga ini senang saja kerana ada bertanam di kawasan-kawasan rumah, dan kalau ada pun minta jiran ke itu sajalah yang banyak bertanam bunga ni. Menurut cerita beliau, ilhamnya menyediakan air asah-asahan seumpama ini apabila pengunjung seringkali bertanya-tanya bagaimana dan di mana mendapatkan air asah-asahan, maka beliau terfikir untuk berbuat demikian sehinggalah ke hari ini. Di samping memudahkan orang ramai, ianya merupakan salah satu pendapatan sampingan di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Kami telah pun menyediakan lebih awal, terutama sekali botol-botol, menyediakan lebih banyak lah. Begitu juga rempah-rempahnya sudah sedia awal, dibeli di kedai India. Tidak menentu, kadang-kadang 50 botol, kadang-kadang kalau terlampau ramai menjangkau ke 100 biji botol lah. Cara menyediakan botol-botol ini macam
disimpan, botol-botol yang sudah tahun lepas itu disimpan dan dibersihkan. Kemudian apabila berguna dibawa kemarilah untuk menyediakan air asahan. Pemantauan itu melalui suami saya yang bertugas di sini, dia akan melihat kalau kurang elok dia akan bawa ataupun bawa balik ke rumah. Dibersihkan botolnya, kemudian ditoskan, kemudian akan digunakan kembali. Nasihat saya kepada orang ramai yang berkunjung ataupun menziarahi tanah perkuburan di Pusaraan Naim ini, selepas menjirus air asah-asahan, ada eloknya disimpan di tempat yang setiap penjajah yang menggunakan guni-guni yang disediakan, disimpan kembali supaya keadaan di sekitar kawasan tanah perkuburan sentiasa bersih. Kedatangan bulan Ramadan, bulan rahmat ini terkandung banyak kelebihan dan keistimewaan berkunjung ke tanah perkuburan orang-orang Islam dan membaca Yasin dan doa-doa dan merinjis air asal-asahan merupakan amalan yang sangat dituntut oleh Islam dan memperbanyakkan amalan keimanan di bulan yang penuh keberkatan ini. Kita merupakan seorang-seorang lagi yang cuba menyediakan air asal-asahan untuk keperluan ramai. Jadi kami ingin mengetahuilah cara penyediaannya macam mana. Cara penyediaannya kami sediakan bunga memang kami ada bertanamlah bunga macam bunga jenis bunga kertas, bunga kuning. Kami sediakan macam bunga apa ni, bunga malor. Sediakan atau macam barang-barang rampahnya bawa dia ada tu. Macam bawa dia baki 5 kilo. Atau je macam air mawar kami popong untuk mengikan air lagi. Kalau hari biasa dah berapa serunya. Kalau bulan Ramadan ni kalau ikut tanpa orang ramai lah sikit daripada yang biasa. Macam kami selalunya minta kerjasama lah semua yang tu kan. Kalau dapat betul-betul dikembalikan kemari kah. Tapi selalunya kami selepas itu macam aku kerja aku kurang pelang tu di butik semua lah dibersihkan untuk menjaga kebersihan sama-sama jaga kuburan ni di butik semua bodoh tu kan. Mana yang dibawa balik lah. Menjirus air adalah sunat saja menurut ulama. Ini bersandarkan dalil imam kita, Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Ibrahim bin Muhammad, daripada Jabar bin Muhammad, di mana menjirus yakni menyiram air atas kubur anak-anak baginda Ibrahim dan meletakkan atas batu-batu kerikil. Riwayat ini terkandung dalam Mushaf Al-Imam Al-Mudazzarham. Maka jelaslah perbuatan baginda ini yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk menghukumkan sunat menjirus atau menyiram air ke atas pusara si mati diiringi dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat dan kasih sayang kepada almarhum almarhumah. Penggunaan air asal-asahan masyarakat Brunei adalah tidak menjadi kesalahan kerana kebiasaan air asal-asahan itu bercampur dengan bunga atau harum-haruman. Bagi mereka yang berziarah ke kubur, antara fadilat yang diperolehi ialah seperti memberikan nasihat bagi dirinya, mengingatkannya kepada kematian, balasan dari hari kiamat, menambahkan kebaikan bagi dirinya, mengambil pelajaran, melembutkan hati dan menjadikan zuhud terhadap dunia dan tamak terhadap kebaikan hari akhirat. Nabi Muhammad SAW ada berfirman, sesungguhnya aku pernah melarang kalian daripada berziarah kubur, maka yakni sekarang ziarahlah kubur sebab ziarah kubur itu akan mengingatkan terhadap hari kiamat dan akan menambah kebaikan pada diri. Riwayat oleh Imam Ahmad dari hadis Mudariyah bin Al-Husaybah. Ada penonton, inilah yang saya dapat gambarkan kepada orang penonton di mana air asah-asahan begitu sinonim apabila di bulan Ramadan, di mana air asah-asahan ini dapat disediakan oleh peniaga-peniaga sini untuk yang berkunjung sini untuk mendapatkan air asah-asahan untuk dijirus ke pusara-pusara di tanah perkuburan di sekitar daerah Belat ini, di mana penyediaannya amat mudah sekali. Apatah lagi para pengunjung yang datang sini terus saja untuk mendapatkan air asal-asahan ini cuma sebetul RM1 disediakan oleh peniaga-peniaga ataupun penyediaan air asal-asahan di sini. Bila hendak menonton,
Inilah yang saya dapat gambarkan kepada anda penonton air asahan di bulan Ramadan. Semoga kita akan berjumpa lagi di keluaran akan datang bersama dengan rakan sekerja lain pula dengan bahan-bahan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.